kita belajar agama Islam ni satu agama yang kita tak boleh kata ini saya nak ambil, ini saya tak nak. Tak ada macam tu. Islam ni kalau kita belajar sungguh-sungguh, kita mesti ikut totally, sungguh-sungguh. Macam kita lah kalau kita makan, betul tak? Boleh tak saya kata saya nak pergi sini, saya tak nak lalu jalan ni, saya tak nak lalu jalan ni. Tak boleh kan? Ada jalan yang kita mesti lalu untuk sampai ke destinasi. Macam tu juga Islam. So Islam ni satu agama yang Allah Subhanahu Wa Taala ni dia sangat cemburu kalau kita tak ikut segala-gala yang ditetapkan dan kita ambil kesempatan. Kita kata yang ni saya tak nak ikut lah, tak nak lah, leceh lah. Yang ni saya ikut lah, leceh, tak leceh. Lagi satu kita kena faham mazhab. Kita ada berapa mazhab? Okey, apa mazhab dia? Syafi'i, Hambali, Maliki. Sudah. Lagi satu apa? Hanafi, betul. So kita kat Malaysia guna mazhab apa? Syafi'i. Okey, jadi kalau bayar zakat tu kita guna Syafi'i tak? Mazhab Syafi'i tak? Tak. So kalau kita ambil semayang, kita praktiskan perbuatan dalam solat, kita guna mazhab apa? Syafi'i. So ada tak mazhab yang kita kata perempuan boleh nampak kaki, yang kita kalau ambil sembahyang lelaki bersentuh dengan perempuan tu tak batal air sembahyang, ada tak? Ada. Tapi kita amalkan tak? Tak, betul tak? Tapi kita amalkan bila? Ya, betul. Kalau pergi Mekah, betul. Siapa yang pernah sampai dah? Ustaz sponsor bawah ni? Tahun ni Ustaz sponsor? Ustaz sponsor. Siapa yang dah sampai? Siapa yang dah pernah sampai ke Mekah? Siapa yang dah nak umrah? Haji dah? Masya Allah. Nak pergi umrah haji ni, umrah ataupun haji ni, jangan kita fikir sebabkan kita tak mampu. Kalau ikut hati, siapa yang mampu? Ramai yang tak mampu, betul tak? Tetapi jangan kita fikir sebabkan saya tak mampu, saya tak adalah peluang nak pergi umrah ataupun haji. Jangan fikir macam tu. Masya Allah. Okey, saya rasa saya sediakan, saya mempersilakan Ustazah untuk mulakan ucapan dan majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Kita sama-sama memuji Allah, Tuhan kita, yang telah menjadi asbab kita bertemu pada petang ini. Kita daripada latar belakang yang berbeza, ibu ayah yang berbeza, rumpun yang berbeza, sebelum ini agama yang berbeza. Dan dengan rahmat Allah, Allah temukan dan satukan kita pada petang yang barakah. Allah yang mengatur semuanya. Allah yang mengatur di kalangan tuan-puan ni tak pernah pun terfikir nak duduk dalam satu bas, rombongan kan, nak duduk di bawah satu persatuan yang sangat hebat ni. Masya Allah, dalam musafir perjalanan yang mana orang yang musafir ni doa dia makbul. Orang musafir ini lain lagi perjalanan musafir tuan-puan sekalian ini mencari redha Allah, nak cari jalan untuk dekat kepada Allah. Dan petang ini kita adakan satu majlis ilmu. Nabi SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu ataupun menempuh jalan dia tu untuk berada di majlis ilmu. Walau apapunlah tujuan, apapun niat nak pergi jalan-jalan kan. Ada yang dah boring kat rumah, ikut je lah. Lama nak pergi ke galeri ataupun ada niat nak jumpa ustazah, kot nak jumpa lah ya. Subhanallah. Tapi dan Allah takdirkan kita ni duduk majlis ilmu. Sebab itu tenang-tenang di majlis ilmu ni. Walaupun rasa nak cepat, rasa macam nak terburu-buru, alang-alang dah duduk, pilihlah untuk tenang. Subhanallah. Sebab memang Allah pilih. Nabi SAW bersabda tadi, siapa yang menempuh perjalanan yaltamisu fihi ilman, yang mana perjalanan itu dia akan dapat ilmu.
dia sampai ke majlis ilmu, sahalallahu lahu, Allah akan mudahkan baginya tariqan ilal jannah, jalan menuju ke syurga. Saya sebut ni naik bulu roma. Sendiri cakap, sendiri naik bulu roma. Sebab apa? Kalau tak sebab petang ini datang orang-orang yang mulia, tuan-puan yang mulia, yang saya hormati, yang saya segani, subhanallah, yang mengenal Allah melalui jalan yang susah, yang bila dah kenal Allah menempuh lagi perjuangan. Subhanallah, saya tak tahu apa perjuangan dan apa yang tuan-puan hilang dalam perjalanan kembali kepada fitrah, dalam perjalanan cinta Allah dan cinta Rasulullah. Semua ada kisah masing-masing. Allahu Akbar. Tetapi bila Allah pilih kita ini berada di taman syurga dan Allah mudahkan jalan ke syurga, inilah nikmat yang paling tinggi. Sahabat-sahabat yang saya muliakan, yang saya segani, sebab apa? Saya sejak lahir Islam. Tuan-puan di hadapan saya ini ada yang baru berapa bulan masuk Islam, ada berapa tahun. Subhanallah, saya kan secara jujur lah, saya nak bagi saya punya cara. Bila saya nampak anak-anak yang bukan Islam, contoh anak-anak kecil yang bukan Islam, Cina, India, jangan kecil hati pula sebab ramainya yang Islam Melayu. Jadi bila kita nampak anak Cina ataupun anak India yang kecil-kecil dan yang kanak-kanak ataupun yang remaja, saya terus akan doa dalam hati. Kadang tu boleh nangis bila tengok kan anak-anak ni kan suci, bersih. Saya akan doa, ya Allah berilah hidayah, anak ini suci, bersih. Ya Allah kasihannya anak-anak ini, berilah ibu bapanya hidayah. Tetapi biasanya terbiasa dengan doakan anak, padahal kena doakan mak ayah juga. Sebab mak ayah, anak-anak akan ikutkan mak ayah. Tapi mungkin sebab kita tengok anak, kita rasa macam, ya Allah, sebab selagi mana dia tak balik, dia masih suci dan bersih, fitrah, dia tak berdosa lagi. Jadi kita tengok anak ni, ya Allah baik, anak ni suci, tak buat dosa apa, ya Allah berilah dia hidayah. Sebab dengan doa begitu, sebenarnya kita mohon hidayah untuk diri kita. Kami pernah duduk Australia dan jiran semua orang bukan Islam kan. Anak pun sekolah, di sekolah yang semua bukan Islam. Kami pun selalu juga pergi ke rumah-rumah kawan-kawan anak. Orang bukan Islam, amat saleh kan. Tapi dalam hati ni duk berdoa je. Sebab apa? Sebab kita tahu ramainya orang bukan Islam tapi akhlaknya baik. Sangat jaga ibu ayah, sangat cinta pada ibu ayah, jaga kebersihan, tepati masa, orang yang jujur. Dan kadang akhlak mereka tu jauh lebih baik daripada kita. Masa tu saya rasa, ya Allah, akhlak Islam itu ada pada orang bukan Islam. Tetapi yang membezakan aku dengan dia adalah dia tidak dikurniakan, belum dikurniakan hidayah untuk kenal Allah itu Tuhan dia, Nabi Muhammad itu Nabi dia. Allahu Akbar, subhanallah. Sebab itu sekiranya kita diuji tidak memiliki apa-apa di bahagian dunia ini, syukur. Sebab kita diberikan nikmat yang paling tinggi, yang tidak ada nilai, yang akan menjadi satu jaminan untuk kita masuk syurga, iaitu kenal dan boleh ucap la ilaha illallah. Nabi SAW bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kalimahnya pada saat kematiannya boleh ucap la ilaha illallah, dia pasti masuk syurga. Itulah yang disebutkan tanda-tanda husnul khatimah dan jaminan syurga, boleh ucap kalimah la ilaha illallah. Sebab itu selalu kalau saya jumpa mu'alaf, kita biar kalimah la ilaha illallah itu lancar dulu. Sebelum ajar zikir-zikir yang lain ataupun baca-baca Al-Quran yang susah, biar la ilaha illallah itu lancar dulu. Kalau saat mati boleh ucap la ilaha illallah, tiada sembahan melainkan Allah. Lagi-lagi kita ni baru mu'alaf, baru masuk Islam apa, memang tak boleh seorang-seorang, kena ada persatuan. Tengok dah putih dah rambut lah kan, banyak mikir, banyak kerja, subhanallah kan Tuan Haji. Jadi bila Tuan Haji sanggup mengorbankan masa, tenaga untuk fikir, untuk susun atur program apa semua ni, kita tinggal hadir, sokong.
Sebab saya tahu antara cabaran persatuan mualaf, mula-mula je sokong, lama-lama dah bawa diri. Dan na'udzubillah, bimbang lama-lama betul-betul akhirnya hilang terus. Maksudnya kan ramai juga yang murtad kembali kan. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi ini adalah satu persatuan dan kita mendoakan, ya Allah, rahmatilah persatuan ini, rahmatilah jemaah ini, ya Allah. Kuatkanlah ikatan jemaah ini sehingga masuk syurga sejemaah. Amin ya rabbal alamin. Kita kan mengharapkan masuk syurga sekeluarga, tetapi bila ada pemimpin yang baik, ahli pula baik, subhanallah. Saya nak cerita satu hadis Nabi yang sahih, Tuan Haji. Nabi SAW bersabda, dan ini hadis yang sahih, maksudnya tak payah ragu. Dan janji, kata-kata yang paling diyakini adalah kata-kata Nabi Muhammad SAW. Kalau manusia lah, Allah sudah tentulah Al-Quran. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya di mahsyar kelak, ketika penghuni syurga sedang berjalan, maksudnya sedang beratur nak masuk syurga, ahli syurga nak masuk syurga ni, lalu mereka berkata kepada Allah, ya Allah, itu sahabat-sahabatku, itu kawan-kawanku. Mudah-mudahan besok kita boleh cakap, ya Allah, itu kawan sepersatuan Tionghoa, persatuan Baptis, persatuan Pertim, apa jualah persatuan di atas kebaikan. Nabi SAW bersabda, apabila ahli syurga nak masuk ke syurga, lalu dia berkata, ya Allah, mereka itu sahabatku, kawanku, mereka solat bersamaku, mereka puasa bersamaku, mereka menunaikan haji dan umrah bersamaku. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan, sekarang tariklah kawan-kawanmu itu. Sebab apa? Time ni ahli syurga nak masuk syurga, dia tengok ada kawan-kawan dia sedang diheret ke neraka. Sedang diheret. Sebab neraka bukan beratur macam nak masuk syurga, bukan caranya indah macam nak masuk syurga, tapi sedang diheret. Bila nampak dengan kawan nak masuk syurga ni, terus cakap, ya Allah, itu kawanku, ya Allah. Pernah solat sama-sama? Saya nak tanya, pernah tak solat sama-sama? Pernah. Ini dalam perjalanan solat sama-sama kan? Berhenti masjid, solat sama-sama lah tu. Pernah tak puasa sama-sama, buka puasa sama-sama? Pernah tak? Pernah. Allahu Akbar. Tapi kalau orang tak dalam persatuan, dia tak ada dalam jemaah, dia seorang-seorang. Sebab itu, berkawan dan berpersatuan ini bukan untuk dunia. Kalau ada orang kata, saya ni tak suka persatuan-persatuan ni, dia tidak faham nilai persatuan, nilai suatu pertubuhan, nilai berada dalam jemaah. Lalu Allah perintahkan kepada ahli syurga tu, sekarang tarik sahabat-sahabatmu, kawan-kawanmu itu masuk sama-sama dalam syurga. Sehinggalah dah ditarik, Allah tanya, pergilah ke, soalannya tengok betul-betul, soalannya tengok di neraka, ada tak lagi kawanmu? Nak kata sahabat boleh tolong sahabat, kawan boleh tolong kawan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada orang dia berkawan rapat, tapi atas dasar apa? Sebab dia sama-sama suka melancong. Jadi kan melancong sana, kan melancong sini. Bukan kata salah melancong. Ada orang kaki jalan, dia berkawan sebab suka jalan. Ada yang kaki pancing, dia berkawan bila pancing mana hujung minggu ni. Ada orang berkawan atas dasar kaki shopping. Jom shopping mana? Ada kaki makan. Kan? Jumpa tak nak makan. Tapi bila Allah takdirkan tuan-puan bersahabat dan bersatu di atas persatuan yang atas dasar Islam, maka pegang teguh dan jaga betul-betul hubungan kasih sayang ni. Kecil hati tu biasa. Kadang ketua marah kan. Kadang kita nak tanya soalan pun dah takut kan. Tanya kan kena marah, dah tanya soalan yang sama. Kecil hati jangan menjadi sebab kita keluar daripada jemaah. Sebab syaitan memang nak suruh kita keluar, nak suruh kita seorang-seorang. Tolong pegang pesanan ini, sebab kita tak akan mampu masuk syurga seorang-seorang.